Cikgu, saya punya Musa 44. 40, apa? 44? Ah, Ni siapa bentang ni? Ustaz tahu? Ya, tu sekali lah tu perkenalan. Okey, okey. Ha. Yes. Okay, boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab 2, pengurusan sumber fizikal dan teknologi. Pengurusan sumber fizikal dan teknologi. Sumber fizikal adalah bangunan dan kemudahan, kilang dan mesin, peralatan TMK, stok, bahan mentah dan produk siap. Manakala sumber teknologi ni adalah seperti harta intelek, leksan perisian, kemahiran dan pengalaman. Tujuan dan proses mengurus sumber. Aplikasi pengetahuan pengurusan sumber dalam perniagaan membandingkan kesan pengurusan sumber. Jenis sumber-sumber fizikal. Jenis sumber-sumber fizikal terdiri ada 6. Yang pertama adalah bangunan dan kemudahan. Bangunan ni adalah tempat kita menjalankan suatu operasi perniagaan seperti kilang ataupun kedai. Kemudahan ni adalah satu kemudahan yang dapat membantu kita membuat kerja. Sepertinya mesin kira wang, penimbang digital, barcode scan dan sebagainya. Okay, seterusnya, kilang dan mesin. Kilang adalah tempat memproses bahan mentah kepada produk siap. Manakala mesin adalah jentera yang dapat memudahkan kita melakukan sesuatu pekerjaan. Tetapi apabila kita gunakan mesin, kita perlulah membuat penyelenggaraan ataupun servis secara berkala untuk memastikan mesin itu sentiasa dalam keadaan yang baik. Seterusnya yang ketiga, peralatan teknologi maklumat dan komunikasi. Dalam perniagaan kita juga boleh menggunakan peralatan ini seperti telefon pintar, komputer mesin cetak dan sebagainya untuk mempercepatkan dan lagi memudahkan lagi urusan kita. Yang seterusnya adalah stok. Stok ialah barang yang kita simpan dan apabila ada permintaan kita terus bagi kepada pelanggan yang minta kepada kita lah. Lepas tu stok kita hendaklah periksa secara berkala untuk memastikan stok sentiasa ada apabila dikendaki. Yang kelima, bahan mentah. Bahan mentah ni adalah bahan asas. Bahan asas yang sebelum diproses menjadi produk. Sepertinya bahan asas ni seperti kelapa sawit dijadikan minyak ataupun sabun. Lagi satu padi dijadikan beras. Dan bahan mentah ni kita perlulah cek dulu bersama ada bahan itu dalam keadaan baik sebelum diproses. Produk siap. Produk siap ni adalah produk hasil setelah diproses. Hasil setelah diproses dan sedia untuk dijualkan, diberikan kepada pelanggan. Dan produk ini mestilah diurus dengan sistematik bagi memastikan kualiti produk berada dalam keadaan yang baik. Dah, tu. Tu je. Tu je. Okay, next. Yang kedua. Ni Syafiq Syafiq ada? Cikgu Syafiq kata dia dah request masuk tapi Oh, ada request masuk dah. Okay, kejap. Tak ada pun. Okay. Ni Mirza. Syafiq belum? Tak ada pun request. Sekali lagi request. okay. Boleh account apa pun boleh. Tunggu Syafiq kejap.
Lama ni nak tunggu, tak pandai cikgu nak edit dia kan. Ada tak Syafiq? Lambat Syafiq ni. Cikgu Syafiq kata dia dah request. Dari ke dah? Tak ada. Kau nampak kan? Nampak skrin cikgu kan? Tak ada. Tak ada lah. Saya tanya tak ada apa yang sebab saya tahu dulu kan. Padahal ada PM dan Tak apalah. Cikgu teruskan dulu untuk Syafiq request nak masuk. Okey, Syafiq bab ni kan? Bab prosedur mengurus sumber fizikal yang diperlukan dalam sesebuah operasi perniagaan. Okey, cikgu besarkan sikit. Okey, prosedur mengurus sumber fizikal ni bermaksud bagaimanakah ataupun tata cara untuk mengurus sumber fizikal. Sumber fizikal tu dia ada berapa tadi? Ada berapa sumber fizikal? Ada 6 sumber fizikal, kan? Okey, ada 6 sumber fizikal. So bagaimanakah cara menguruskan sumber fizikal tersebut? Hanya ada 2 cara untuk menguruskan sumber fizikal tersebut, iaitu yang pertama, perlindungan, insurans dan keselamatan. Okey, insurans apa? Pertama, contohnya insurans kebakaran bagi melindungi bangunan, mesin, stok serta kilang daripada kebakaran. Okey. Yang kedua, boleh juga ambil insurans kecurian untuk melindungi perniagaan daripada kehilangan atau kerosakan akibat rompakan atau kecurian. Okey, so bila ambil insurans kecurian, semua aset akan dilindungi. Sekiranya berlaku, bolehlah dapat pampasan ataupun ganti rugi. Yang ketiga, perniagaan juga boleh mengambil insurans untuk risiko seperti perlindungan wang, penghantaran stok tertangguh, jaminan kesetiaan pekerja dan perlindungan liability awam. Maksudnya kalau lah tiba-tiba hantar stok dekat hantar stok dekat siapa, kedai ke peruncit ke, tiba-tiba stok tu lambat sampai kan, menyebabkan peruncit tu dia marah ke apa ke, dia tak nak ke, so boleh ambil insurans untuk risiko penghantaran stok tertangguh. Okey, yang kedua, pengurusan sumber fizikal yang kedua ialah penyelenggaraan dan baik pulih secara terancang. Okey, terutamanya kepada mesin, peralatan teknologi maklumat. Okey, pastikan sentiasa diselenggara secara berkala bagi memastikan operasi perniagaan berjalan lancar. Okey, itu ialah penyelenggaraan. Okey, maksudnya kamu sentiasa pastikan mesin tu berada dalam keadaan baik, selamat. Okey, itu maksudnya penyelenggaraan. Yang kedua, baik pulih. Okey, baik pulih ni maksudnya kalau mesin tu rosak, okey, kamu perlulah baiki kerosakan tu dengan segera supaya apa? Supaya taklah tertangguh kerja kamu. Operasi pun dapat berjalan dengan lancar. So ada 2 sahaja pengurusan sumber fizikal. Perlindungan insurans dan keselamatan serta penyelenggaraan dan baik pulih secara terancang. Okey, kita pergi sikit detail sikit. Alamak, sekejap. Kacau. Okey, kita pergi sikit tentang perlindungan insurans dan kebakaran. Okey, samalah macam tadi ya.
So itu penerangan bahawa sama untuk melindungi perniagaan. Perniagaan juga usahawan juga boleh ambil insurans untuk melindungi pekerja seperti perlindungan wang, perlindungan penyakit berjangkit dan perlindungan penyakit kritikal. Jadi kadang-kadang kita panggil dia insurans berkelompok. Ambil untuk semua pekerja mesti ada insurans. Okey, juga usahawan boleh sediakan bangunan dan kilang dengan alatan pemadam api, kamera cerita tertutup, CCTV, alat penggera, ada laluan kecemasan. Okey, kemudian pastikan pekerja semua boleh mengendalikan, bukan boleh, pekerja mempunyai kemahiran untuk mengendalikan mesin dengan betul. Kemudian kena pastikan semua mesin, semua bangunan, semua peralatan elektrik, semua pendawaian elektrik memenuhi piawaian keselamatan yang ditetapkan. Okey. Yang kedua, penyelenggaraan dan baik pulih secara terancang. Okey. Penyelenggaraan bagaimana yang nak dibuat? Pertama, pastikan ada jadual pemeriksaan untuk memastikan kerosakan peralatan dapat dicegah sebelum peralatan rosak. Maksudnya ada jadual pemeriksaan jentera-jentera besar yang ada di kilang-kilang, di kilang-kilang kan. Okay, so kena pastikan ada pemeriksaan supaya pastikan dia sentiasa boleh digunakan lah. Jangan dah rosak baru nak perbaiki. Okay, tapi kalau berlaku kerosakan, kerja-kerja penambahbaikan perlulah dilaksanakan dengan segera. Okey, kalau dua perkara ini kamu tak dapat buat untuk menguruskan sumber fizikal kamu, maka operasi perniagaan kamu tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Okey, boleh senang je kan? Okey. Yang duanya ini soalan ni, topik ni, pengurusan sumber fizikal dan teknologi ni sangat popular. Suka masuk dalam exam Okay, next. Ni siapakah pembentangnya? Pembentang ni siapa? Saya. Okay, teruskan. Ada bahan sendiri ke? Tak, buku cikgu. Okay, teruskan. Assalamualaikum. Seterusnya, tujuan mengurus sumber teknologi yang diperlukan dalam operasi sesebuah perniagaan. Okay. Pemilik perniagaan menggunakan maklumat sumber teknologi untuk membantu mereka membuat keputusan yang tepat. Antara sumber teknologi yang wujud dalam sesebuah perniagaan, yang pertama harta intelek, yang kedua lesen perisian, dan yang ketiga kemahiran serta pengalaman pekerja. Okay. Sumber teknologi ni boleh dilindungi dengan cara mendaftar paten dan hak cipta terpelihara. Paten tu maksud dia hak eksklusif yang diberikan oleh pihak berkuasa sesuatu negara kepada pencipta atau pemegang hak cipta dalam tempoh yang terhad. Okey, contoh sumber teknologi yang pertama, harta intelek. Harta intelek ni merujuk kepada hasil kreativiti atau ciptaan daya intelektual seseorang. Tujuan mengurus harta intelek untuk menjaga perniagaan daripada ancaman cetak rompak, barangan tiruan, penyalahgunaan, penggunaan tanpa kebenaran dan sebagainya. Contoh harta intelek ni reka bentuk, lukisan, muzik dan video. Okay, maksudnya daya intelektual ni apa? Barang sendiri. Barang sendiri? Maksudnya hasil daripada daya pemikiran dia punya kreativiti sendiri. Okay. Yang kedua, lesen perisian. Lesen perisian ni perjanjian bertulis antara pemilik dengan pengguna perisian.
Penggunaan perisian tanpa lesen adalah merupakan satu jenayah perdagangan. Usahawan boleh mendapatkan perisian tulen dan mengelakkan diri daripada dikenakan saman serta melindungi nama baik perniagaan. Lesen perisian ni dia boleh sama Apa ada contoh? percuma Contoh. atau berbayar. Contoh dia macam Microsoft Windows yang terkini. WPS ke, macam tu lah. Ada ke percuma perisian ni? Percuma tu biasanya yang biasa je bila nak ke advance dia jadi berbayar. Itu ialah okey. Trial pack. Trial. Kan? Okey. Dan yang terakhir, kemahiran dan pengalaman pekerja. Kemahiran dan pengalaman pekerja penting dalam perniagaan supaya kualiti dan prestasi perniagaan terjamin dan dapat mengelakkan perbaziran tenaga kerja. Pekerja yang memiliki kemahiran dan pengalaman yang berkaitan dalam bidang diorang dapat mengelak berlaku sebarang kesilapan semasa menjalankan tugas. Bila pekerja dah mahir dan berpengalaman dalam bidang diorang, so masalah yang akan berlaku tu kurang ataupun tak ada. Okey. Pekerja yang mahir, cekap dan berpengalaman boleh meningkatkan produktiviti perniagaan dan mereka biasanya akan dibayar gaji yang tinggi. Okay. Lagi berkemahiran, lagi pakar, lagi tinggi gaji yang diperolehi. Okey. So next. Siapa orang lain Nabil. Okey, kejap. Yang tadi. Okey, tak apa. Okay, next, Nabil. Ada tak Nabil? Nabil Kimi ke kan? Oh, Nabil Kimia. Nabil Kimia ada masuk? Tak, dia sakit perut dia kata. Sakit perut pula suruh bentang tu sakit perut. Okey. Tak apalah kita teruskan. Nabil satu lagi boleh bentang? Saya minggu depan cikgu. Oh, minggu depan pula. Okeylah. Okeylah cikgu lah bentang. Okey. Okey, ini adalah prosedur mengurus sumber teknologi. Tadi prosedur mengurus sumber fizikal Okey, untuk mengurus sumber teknologi ada dua. Dua juga iaitu paten dan hak cipta terpelihara. Okey, paten ni adalah hak eksklusif untuk suatu reka cipta sama ada berupa satu produk atau satu proses untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Okey. Satu produk kamu tahu kan produk apa kan? Contohnya kamu cipta reka bentuk kereta. Betul? So itu adalah produk kan? Kamu hasilkan produk. Okey, kalau proses mencipta satu proses untuk menghasilkan sesuatu yang baru, apa contoh satu proses yang perlu kamu patentkan? Kereta tu produk. Betul? Reka bentuk. Kamu nak hasilkan kereta, sebelum kamu nak mereka sebuah kereta, kamu mesti lukis dulu kan? Buat reka bentuk dia dulu kan? Okey, reka bentuk itu pun boleh dipatentkan supaya orang tak tiru kamu punya reka bentuk. Okey, yang kedua, semua reka cipta yang hendak dipatentkan mestilah belum dizahirkan oleh mana-mana syarikat. Maksudnya dah tak boleh ada syarikat lain yang dah daftarkan patent ni, dah patentkan. Maksudnya tak ada orang cipta lagi produk yang kamu nak patentkan. Okey. Kemudian pendaftaran patent penting kepada sebuah syarikat kerana hak cipta mereka akan dilindungi undang-undang. Usahawan boleh daftar patent di MyIPO. Okey, nama singkatan dia MyIPO iaitu Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Okey. Pendaftaran paten di Malaysia hanya melayakkan perlindungan di Malaysia sahaja. Okey, contoh apa? Kamu reka apa? Apa? Bagi satu contoh barang. Bagilah satu contoh barang. Kipas ke? Kipas. Kipas boleh bercakap.
Okey, contohlah kamu reka kipas boleh mengeluarkan lampu. Contohlah. Okay, so kamu patent kan, kamu daftarkan kamu punya produk tu, kipas tu di Malaysia. Kemudian tiba-tiba kamu pergi melancong ke mana, kamu bawa lah produk kamu tu pergilah Australia ke mana, kamu tengok-tengok, ada kipas ada berlampu ni, siap ada nama jenama dia semua. So kamu kata tak, ini saya yang cipta dulu ni, kipas yang berlampu ni. So kamu tak boleh buat apa-apa sebab pendaftaran patent di Malaysia hanya layak untuk mendapat perlindungan di Malaysia sahaja. Okey, boleh? Okey, seterusnya okey, kemudian di Malaysia info ni pemilikan patent kepada syarikat yang berdaftar akan dilindungi selama 20 tahun dari tarikh pemfailan. Maksudnya patent kamu ni hanya reka bentuk kamu ke produk kamu ni hanya akan dilindungi selama 20 tahun sahaja dari tarikh kamu daftarkan dia. Okey. Next. Hak cipta terpelihara. Okey, hak cipta ialah hak eksklusif kepada pencipta karya untuk mengawal penggunaan karya mereka untuk tempoh masa tertentu. Okey, dia adalah tertakluk ke bawah Akta Hak Cipta 1987. Boleh diberikan kepada ekspresi idea yang telah direkod atau telah dijadikan bahan dizahirkan. Maksudnya, contohnya kamu buat lagu kan? Lagu, kamu cipta lagu. Okey, lagu kamu tu telah direkodkan. Okey, kemudian dah jadi bahan, dah keluar pun kamu punya record dia sebagai lagu, ada CD ke kaset ke apa Okey. Kemudian kenapa perlu ada hak cipta terpelihara? Supaya hasil ciptaan kamu tidak salah diguna oleh pihak lain. Pun sama, semua permohonan hak cipta terpelihara juga didaftarkan di MyIPO, iaitu Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Okey, contoh karya yang layak mendapat hak cipta terpelihara, karya sastra. Okey, karya sastra ni tak kisahlah kamu dah buat buku ke okey, ataupun kamu tulis dalam blog ke. Kemudian karya muzik, okey, lagu, lirik, karya seni, lukisan, apa lagi? Apa-apalah, arca ke, filem, rakaman bunyi, siaran, karya terbitan buat rencana ke, dokumentari ke Okey, karya-karya di atas adalah dilindungi tanpa mengira kualiti dan